Okey, dalam tajuk taburan kebaran kalian ini ada 3 benda yang awak kena tahu. Pertama, pemboleh ubah rawak, taburan binomial dengan taburan normal. So, saya pergi satu-satu. Saya pergi kepada pemboleh ubah rawak dahulu. Okey. Apa maksud pemboleh ubah rawak ni? Pemboleh ubah rawak ni dia macam ni tahu. Contoh macam ni lah. Awak ada pertandingan bola jaring katakan Okey, keputusan 2 permainan dikategorikan sebagai satu menang, satu kalah. Macam tu. Okey, ataupun seri. Boleh juga kan nak main bola jaring atau bola sepak. Mana-manalah. Okey. Jadi dalam hal itu, ruang sampel macam set lah. Boleh ditulis sebagai, okey. Katakan awak main 2 permainan. Okey. Awak dengan sekolah lain lah. Katakan sekolah awak dengan sekolah satu lagi. Jadi kemungkinan awak menang kali pertama, kali kedua pun menang. Kemungkinan menang lepas tu kalah. Kemungkinan mula-mula kalah lepas tu menang. Kemungkinan seri pula. Nampak tak? Lepas tu menang kita tak tahu. So banyak ruang sampel boleh dibuat lagi lah sampai habis lah. Sampai kemungkinan kalah-kalah. Itu maksudnya pemboleh ubah rawak. Okey, jadi bermakna dekat sini kalau menang tu okey, mungkin dalam banyak-banyak ni mungkin awak menang 2 kali. Mungkin awak menang sekali, nampak tak? Habis kalau yang tadi tu kalah-kalah tadi, ni menang, ni ada menang. Okey, katakan dua-dua kalah. Mungkin tak ada menang langsung, kosong. Dalam 2 permainan, nampak tak? Mungkin tak ada menang langsung. Mungkin menang sekali. Mungkin menang 2 kali. So, pemboleh ubah rawak dia ditulis begitu. Jadi, kita tulis sebagai X sama dengan, kena buat tata tanda set. Mungkin tak menang langsung. Mungkin menang sekali. Mungkin menang 2 kali. Cukuplah. Kalau 3 permainan. Kalau 3 kali. Mungkin tak menang langsung 3-3. Mungkin menang sekali je. Mungkin menang 2 kali. Mungkin menang 3-3. Macam tu. Okey. Jadi inilah penulisan kita untuk pemboleh ubah rawak. So nampak tak? Satu boleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada satu fenomena. So boleh diwakilkan dengan X sama dengan so diwakilkan X sama dengan letaklah apa-apa kat sini. Gitu kan. Macam tadi 0, 1, 2. Okay. Alright. So kita tengok contoh. Nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Sebiji dadu dilambungkan sekali je. Okey. Kalau dia lambung dadu, dia akan keluar nombor kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Kemungkinan masa awak melambung itu dapat 1. Kemungkinan dapat 2. Kemungkinan dapat nombor 3. Kemungkinan dapat nombor 4. Kemungkinan dapat nombor 5. Kemungkinan dapat nombor 6. Cukup. Tertulis koma pula. Cukup. Faham? Okey. Seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. So, pemboleh ubah rawaknya adalah tempoh masa. Yang ni pemboleh ubah rawaknya adalah nombor lah. Nombor kan. Kalau dadu kan permukaan dia semua nombor. Jadi nombor lah. Kalau duit shilling, pemboleh ubah rawaknya apa? Ya. 1 kepala, 1 ekor. Macam itulah. Okey. Jadi kalau menunggu bas, kita duduk tunggu bas. Tempoh masa menunggulah kan. Jadi ini namanya pemboleh ubah rawak. Okey. Okey, so latihan. Itu ada latihan kan. Okey, latihan muka surat 72 nombor 1. Okey. So pemboleh ubah rawak ni dia ada 2. Satu diskrit, satu lagi selanjar. Okey, diskrit ni iaitu bilangan nilai yang boleh dibilang. Dan selalu dalam bentuk sifar dan integer positif. Okey. Tapi kalau selanjar ini dia bukan bukan dalam bentuk integer dan nilainya berada dalam suatu selang. Selang ni adalah selang masa ke apa ke, tengok Okey, tengok contoh yang diskrit dengan selanjar tu. Okey. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah rawak diskrit ataupun pemboleh ubah rawak selanjar. Jelaskan. Okey, kalau tuliskan semua kesudahan ini yang mungkin dalam bentuk tata tanda set, bermakna yang X tu.
Okey, X sama dengan apa tu? Okey, jadi X ni bermakna dia dapat tak nombor 4 tu. Macam tu. Jadi untuk A ni, sebiji dadu dilambungkan sebanyak 3 kali. Diberi X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali untuk mendapat 4. Jadi X ni yang mendapat 4. Okey, awak ada dadu, satu dadu. Ini awak imagine awak lambung 3 kali. Okey, katakan lambungan pertama awak kemungkinan, okey, awak lambung. Okey, sekarang pegang dadu kan. Kalau siapa yang ada tu boleh pegang dadu. Okey, awak lambung. Tak dapat 4. Sekali baling tak dapat 4. Tak dapat. Lepas tu kali kedua baling tak dapat juga 4. Kali ketiga baling, tak dapat juga 4. Tak ada luck. Jadi kosong lah kan. Okey, lagi. Apa lagi kemungkinan? Kali pertama baling, mungkin dapat 4. Kali kedua baling, tak dapat. Kali ketiga baling, tak dapat. Berapa dapat? 1 kali je dapat. Macam tu. Okey, jadi lagi sekali. Kalau kali pertama baling, dapat katakan. Kali kedua baling, dapat juga. Kali ketiga tak dapat. Kan? Jadi berapa kemungkinan tu? 2. Macam itulah. Ataupun tak dapat, dapat. Boleh juga. Nampak tak? Okey, lagi. Apa lagi? Mungkin kali pertama baling dapat, kedua dapat, ketiga dapat. Memang ada luck lah. Jadi sampai itulah kan, mana ada sampai 4 lah. Jadi 0, 1, 2, 3. Gitulah. Itu maknanya. Itu maknanya bila lambung 3 kali ni, X tu mewakili dapat 4 tu. Maknanya bila awak lambung 3 kali tu, ada kemungkinan tak dapat 4 langsung? Adalah. Kan? Kalau tak ada luck. Lepas tu kadang-kadang dapat sekali je 4. Lagi 2 kali lambung tak dapat 4. Macam itulah konsepnya. Ini maksudnya X sama dengan ni. X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali. Kena baca betul. Bilangan kali mendapat 4. So, X sama dengan 0. Mungkin tak dapat langsung. Mungkin dapat sekali. Mungkin dapat 2 kali. Mungkin dapat 3. Maknanya ni semua keputusan kepada 3 balingan. Faham Okey, jadi untuk yang B pula. Sorry. Yang ini adalah discrete. Kenapa sini discrete? Sebab kita tengok. Kalau discrete boleh dibilang dan selalu dalam bentuk sifar dan integer positif. Okey, ni discrete lah. Okey, kalau B ni pula, X ialah pemboleh ubah mewakili masa yang diambil oleh seorang murid menunggu bas. Macam tadi tu kan. Julat masa yang diambil, maknanya X awak ni. X ni, dia ada julat masa di antara 5. Kalau dah julat, T lah. Bisa mendengar 55 minit. Okey, jadi bila ada selang ni, namanya selang kan, 5 hingga 55 ni, ini adalah selanjar. Tu dia, berada di suatu selang. Okey, ini contoh macam mana awak nak tahu discrete ataupun selanjar. Okey, jadi buat latihan. Ni latihan ni sikit je. Okey, semua orang tengok dia punya contoh soalan. Okey, 2 biji dadu dilambungkan serentak 3 kali. Katakan serentak ni 3 kali. So bermakna dia mesti sampai nombor 3 nanti. Okey, katakan X ialah pemboleh ubah rawak discrete untuk mendapat 7 daripada hasil tambah dadu pertama dan dadu kedua. Okey, jadi A, tuliskan nilai X dalam bentuk tanda set. Okey, macam nak tulis? A, X sama dengan, kemungkinan tak bila awak lambung 3 kali tu tak dapat langsung 7? Kemungkinan. Nampak tak? Kemungkinan tak bila awak lambung 3 kali tu awak dapat sekali 7? Kemungkinan. Kemungkinan tak awak lambung 3 kali tu awak dapat 2 kali 7? Maksudnya mana kita tahu kan, lambung kali pertama dapat 7, lambung kali kedua pun dapat 7. Rezeki. Ada kemungkinan. Kemungkinan tak awak lambung 3 kali tu, mula lambung sekali, 7, lambung sekali, 7, lambung sekali, 7 lagi. Luck kan? Jadi 7 pula. Ada cakap 7 jadi kat situ. Jadi kemungkinan 3 kita dapat. Faham tak? Itu konsep dia. Okey. Ni pemboleh ubah rawak discrete. Kan? So X ni ialah pemboleh ubah rawak discrete untuk mendapat hasil dia tu. Okey. So settle A.
Okey. Untuk B dia kata lukis gambar rajah pokok. Ni saya rasa dalam matematik moden dia belajar kan. Untuk mewakili semua kesudahan yang mungkin bagi X. So kelas, balingan pertama. Balingan pula. Lambungan pertama. Ni lambungan pertama Okey. Set. Okey. Kenapa saya buat macam tu? Okey. Kemungkinan dapat 7 lambungan pertama. Dadu kan. Dadu ni permukaan dia ada 6 kan. Kemungkinan 1/6. Kalau tak dapat pula, baki dia ada 5/6. So tambah dua-dua ni jadi 6/6 jadi 1. Itu konsep dia. Okey, jelas jadi yang dapat ini kita letaklah huruf-huruf apa? Okey, katakan nak senang kita ambil dapat D. Ni tak dapat. Okey, so untuk dapat 7 itu kemungkinan 1/6. Untuk tak dapat baki dia lah 5/6. Faham? Okey. Dia lambung kali kedua. Okey. Bila dia lambung kali kedua, okey. Kemungkinan yang pertama tadi dapat. Ada kemungkinan tak dia dapat kali kedua? Kemungkinan. Tapi ada kemungkinan tak dia tak dapat? Maksudnya mula-mula dapat. Lepas tu dia tak dapat. Ada kemungkinan. So kemungkinan dia dapat, kemungkinan dapat dengan tak dapat. Macam tu. So dapat tadi 1/6. Salin je. Tak dapat adalah 5/6. Nampak tak? Okey. Katakan lambungan pertama tadi dia tak dapat. Dia lambung kali kedua. Okey. Kemungkinan tak dia dapat pula? Ada kemungkinan. Kemungkinan tak dua-dua dia tak dapat? Ada kemungkinan. Jadi 1/6, 5/6. Okey, kena faham macam nak buat gambar rajah pokok. Okey, seterusnya balingan ketiga, lambungan ketiga. Okey. Macam samalah, ulang balik. Kemungkinan dapat kali pertama. Kedua mungkin dapat, siapa tahu. Ketiga mungkin dapat juga, siapa tahu tiga-tiga dapat. Jadi dapat tak dapat. Jadi 1/6 dengan 5/6. Kenapa nak kena letak sini tak dapat? Kemungkinan pertama dapat, kemungkinan kedua dapat, kemungkinan ketiga tak dapat. Nampak tak? Itu dia gambar rajah pokok. Itu dia. Berpokok berakar ni. Okey, ini pula. Okey, kemungkinan pertama dapat. Awak tengok akar dia. Ni akar dia Kita tengok akar. Okey, ni akar. Tengok akar dia. Okey, so ni dapat. Tengok. Okey. Kemungkinan dapat. Pertama, dia akar dia ke sini pula. Tadi ke atas. Sekarang ke bawah pula. Kemungkinan dapat. Kemungkinan kali kedua tak dapat. Ada kemungkinan tak kali ketiga dapat? Ada. Dan ada kemungkinan tak kali ketiga tak dapat? Ada. Banyak kemungkinan. Nampak tak? Okey. So, proses yang sama. Dapat, tak dapat, dapat, tak dapat. So, 1/6, 5/6, 1/6, 5/6. Inilah dia gambar rajah pokok. So, kesudahan dia. Kat sini kesudahan dia. Okey. Tengok akar dapat, dapat, dapat. So, D. Berapa kali dia dapat 7? 3 kali. So, 3 ni adalah X sama dengan R. Tu yang tadi tu nampak tak? X sama dengan R ni 3 ada. 3 dia dapat. Faham? Okey. So, ni pula yang kedua. Dapat, tak dapat. So, ikut dia punya apa? Dia punya apa namanya akarnya ni. Ni tadi untuk ni kan? Ini untuk ni pula. Dapat, tak dapat. Seberapa kali dia dapat? 2 tu. X sama dengan 2 ada. Nampak tak? Okey. So, yang ni pula. Dapat. Yang ni D ni. Akar ni kat mana? Dia ni. Dia ni. So, dapat, tak dapat, dapat. Dapat, tak dapat, dapat. Dapat ni bendanya dapat 7 tu lah. Nombor 7 tu. Kan? Bila tambah-tambah 2 dapat 7. Okey, berapa kali dia dapat? 2. Nampak?
Okey, yang ni pula. Kena belajar lah macam nak buat pokok ni. Ni T ni. Mana pokok dia? Ni pokok dia. Ni pergi T. Ni pokok dia. Okey, D, T, T. Dapat, tak dapat, tak dapat. So, berapa kali? 1 kali je dia dapat. Deh. Nampak? Okey, ini pula. Ni mana pokoknya ni? Sini, pergi D ni. Sini, pergi T ni. Okey, jadi. Mula tak dapat. Very good. Tak dapat. 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 So, berapa banyak dapat? 2. Nampak? So, ini pula. T, D. D ikut pokok. T, ni pokok dia ni. Dia akan bertemu D. D bertemu T. Pokok. So, T dulu. Tak dapat. Dapat. Tak dapat. So, berapa kali? 1 kali je dia dapat. Okey. Ini pula. Ni pokok dia mana? Bertemu T. Bertemu T sini. Jadi, tak dapat. Tak dapat. Dapat. Berapa kali dapat? 1. So, last kali. T. 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 Tak dapat langsung. Tak dapat langsung. Tak dapat langsung. Memang tak ada luck lah. So, kosong. Dia kosong. Nampak tak? Kan? Cubalah baling dadu sekarang ni. Cuba baling. Cuba baling ada 2. Ambil 2 biji dadu. Cuba baling 3 kali. Kemungkinan dapat tak 7 tu? Silap-silap 3-3 tak dapat. 3-3 kali lambung tu tak dapat 7. Betul tak? Kan? Jadi, yang kemungkinan-kemungkinan ini yang kita kena kira. Ni namanya gambar rajah pokok. Okey. So, daripada gambar rajah pokok, kira kebarangkalian bagi setiap X yang mungkin. Okey. Setiap X yang mungkin tadi, iaitu X sama dengan mungkin tak dapat langsung, mungkin dapat sekali, mungkin dapat 2 kali, mungkin 3 baling kita dapat. Okey. So, gambar rajah pokok dia tadi tu, dia dah letak dia punya dapat dengan tak dapat tu R dengan T kelas. So, R ni dapat, T ni tak dapat lah. T tu tak dapat. So, R tu ganti dapat. Jadi, R ni dapat. Okey. Ada Okey. Jadi, tahulah R tu dapat Okey. So, dia kata daripada gambar rajah pokok, kira kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. So, X adalah 0, 1, 2, 3. So, 0. X sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan 2. X sama dengan 3. Macam tu. Okey. Jadi, untuk X sama dengan 0, tak dapat. Untuk tak dapat, dia punya pecahan dia apa? 5/6. So, buat macam ni jalan kerja dia. Untuk P. P lah kebarangkalian tu P. Kebarangkalian ni P. Probability. Kebarangkalian X. Langsung tak dapat tadi. Maknanya sama dengan 0. So, bila sama dengan 0, yang ni kan? T. Jadi, bila T. Maknanya dan. Maknanya, lambungan pertama tak dapat. Dan lambungan kedua tak dapat. Dan lambungan ketiga tak dapat. Bila dan kan kita darab. Jadi, 5/6 yang tak dapat lah. Darab 5/6. Darab 5/6. So, jawapan di situ adalah, okey, kira 0.5787. Yes. Okey. So, dah. 0 dah selesai. Okey. 1 pula. Yang ni pula. Okey. Kalau kebarangkalian X sama dengan 1 pula. Okey. Mana kita jumpa 1? Ni. Nampak tak? Okey. So, TTR. Okey, TTR. Tak dapat. 5/6 darab 5/6 darab. Ni R ni dapat kan? Dapat apa tadi? 1/6. Okey, ni untuk yang ni. Pokok dia ni. Ni kan? Nampak tak? Ni pergi kepada sini. Dan pergi pada sini. Nampak tak? So, 5/6, 1/6. Macam tu. Okey. Ni baru 1. Ada lagi tu. Atau kan? Yang bawah ni dan. Balingan pertama, kedua, ketiga. Dan. Balingan pertama tak dapat. Dan. Kedua tak dapat. Dan. Ketiga dapat. Atau. Bila atau, kalau hukum set tu dia kena tambah. Atau. Okey. Tak dapat. Tak dapat 5/6. R adalah dapat 1/6. T tak dapat 5/6. Settle dah kat sini. Seketul lagi.
Atau kan, tambah R tu dapat 1/6, 5/6. Ya, faham. Okay, so kira. Berapa dapat? Okay, come on. 0.347 Macam yang saya selalu pesan, pastikan bila bawa belajar matematik ni, matematik tambahan, pastikan tangan dia mesti ada kalkulator. Okay, so satu dah settle. Seterusnya pula, kita ambil 2 pula. Yang 2. Okay, kita guna warna purple. Okay, yang 2. So kebarangkalian X sama dengan 2. Nampak tak? Sama dengan. Okay, mana 2? Okay, saya bulatkan ni. Ni. Ini. Tengok warna purple. So, purple yang pertama ni. Okay, this one dulu. So, R adalah dapat kan? Okay, jadi 1/6, 1/6, 5/6. Atau tambah. Okay, tengok yang kedua ni. RTR. R tadi dapat kan? 1/6, 5/6, 1/6. Tambah. R yang ketiga. T tak dapat. 5/6, 1/6, 1/6. So, berapa jawapannya? 0.0695. Okey? Senang kan? Tak susah pun. Dan last kali 2 dah settle. Last kali adalah yang ketiga. Okey, jadi P X sama dengan 3. Maknanya 3. Oh, ada satu je, sekatu je. Maknanya 3 dapat. Dapat. Jadi 5 pula. Dapat tadi apa? 1/6. 1/6, 1/6, 1/6. Darab lah. Kan? Okey. Kenapa darab? Sebab dan kan? Baringan pertama dapat, dan kedua dapat, dan ketiga dapat. Faham tak? Okey. So, sama dengan 0.0046. Jadi, ni saya selesaikan. Tak adalah, itu je lah. Okey, habis. Okey, so ni yang kita buat ni. Ketiga-tiga kita dah buat. Keempat-empat lah. 0, 1, 2, 3. Okey. Tentukan jumlah taburan kebarangkalian bagi X. Jadi, untuk D, jumlah kebarangkalian dia adalah semula tambah P X kemungkinan tak dapat langsung. Kebarangkalian dapat sekali je. Tambah kebarangkalian dapat 2 kali. Kebarangkalian dapat 3 kali. So, tambahlah semua tu. Kan? So, kalau kosong tadi, 0.5787. Kalau satu ni. Kalau satu ni, 0.3472. Kalau 2, 0.0695. Dan kalau 3, 0.0046. So, semuanya kita tambahkan. Kita dapat. Cuba tambahkan. Magic ni. Cuba tambah cepat sekarang. Come on. Tereng. 1. Pendek kata, jumlah kebarangkalian untuk kesemua ini jawapan dia 1. Kalau tak ada 1, salah lah. Untuk semua lah. Kalau untuk sikit-sikit, tak adalah. Untuk semua. Awak tambah semua dalam discrete ni. Dapat 1. Okay. So, simple kan? Cuma yang kita nak pening tu dekat tu lah. Apa tu? Gambar raja pokok. Tak apalah. Belajar. Latihan buku kerja. Okay. Okay, cuba buat. Okay. Seterusnya, dalam pembuluhan awak discrete ni, awak ada belajar 2 lagi, iaitu daripada jadual dan graf. Daripada jadual dan graf taburan. Okey, ni pun senang je, tak susah. Okey, semua tengok. Di sebuah kilang, seorang penyelidik ingin memeriksa kualiti suatu jenis produk secara awak. Terdapat 3 buah J. Nampak tak? J ni 3 buah. Ada 3. 1, 2, 3. Dan 5 produk apa? K. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Okey. Di dalam sebuah kotak, penyelidik itu akan mengambil 1 produk secara awak dan jenis produk itu akan dicatatkan. Produk tersebut akan dimasukkan semula ke dalam kotak. Maknanya dia ambil, dia letak balik. Dia ambil, dia letak balik. Faham tak macam tu? Dan proses pemeriksaan kualiti produk ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali. Okey. Katakan, ni penting ni. X mewakili bilangan kali produk diperiksa.
Jadi tuliskan X dalam bentuk tanda set. So X sama dengan good. Okey. Dia buat 3 kali Okey. Kemungkinan tak 3 kali tu kemungkinan tak 3 kali tu dia nak bilangan kali produk K kan? K je dapat. Kemungkinan tak 3 kali dia ambil tu, dia nak buat sebanyak 3 kali, 3 kali dia ambil tu tak dapat langsung K. Ada kemungkinan. Kalau tak percaya, awak buat kotak sekarang. Buat kotak, awak letak kat nombor ni. Awak buat, ambil macam undi tu kan. Kemungkinan tak awak tak dapat langsung 3 kali awak cabut. Kemungkinan. Kemungkinan tak 3 kali tu awak cabut tu, awak dapat satu je huruf K tu. Kemungkinan. Kemungkinan tak 3 kali yang awak cabut tu, awak dapat 2 je huruf K tu. Kemungkinan. Kemungkinan tak 3 kali hari tu awak punya bernasib baik, kali pertama dapat K, kali kedua K, kali ketiga K. Wah. Ada kemungkinan. Kalau kali 4 sama 4 lah. Faham. Jadi produk J selamat lah. Selamat. Kan mana boleh. Okey. Alright, inilah maksudnya pemboleh ubah rawak diskrit. Okey. Lukis satu gambar rajah pokok untuk mewakilkan semua kesudahan. Okey. Jom kita buat gambar rajah pokok. So, kali pertama, cabutan bertuah pertama. Pertama. Bawah sikit lah. Pertama. Okey. Kemungkinan dapat J. Sini K. Boleh. Tak ada masalah. Ikut suka awak lah. Okey, cuba. Okey, imagine awak cabut. Cabutan pertama. Dapat J. Okey, J ni daripada berapa? Ada 3 kan? 3J daripada berapa semua dalam kotak ni semua? J campur K. Berapa? 8. So, maknanya kemungkinan untuk mendapat J adalah 3/8. Kemungkinan untuk mendapat K, berapa banyak K? 5/8. Betul ke K 5/8? 1, 2, 3, 4. Betul. Memanglah baki dia kan. Kali pertama. Okey. Kali kedua. Cabutan kali kedua. Okey. Saya nak buat ke sini sikit. Okey. Bila cabutan kali kedua, mungkin, ni kedua mungkin J kali pertama J. Kali kedua J lagi. Mungkin tak kali pertama J, kali kedua K. Mungkin. So, ulang benda yang sama. Tulis benda yang sama. 38, 58. 38, 58. Okay. Kali ketiga. Ni kali kedua. Jauh pula saya letak kedua tu. Okey. Kali ketiga. Nyet. Nampak tak? Makin lama makin senang lah gambar rajah pokok kita. Okey. So, J, K. J, K. J, K. J, K. So, 3/8, 5/8, 3/8, 5/8, 3/8, 5/8, 3/8, 5/8. Okey. Kesudahannya. Kesudahannya. Apa dia? J. So, berapa? Yang P, X sama dengan R dia. Berapa kali? 3 kali dapat J. Tapi kita bukan nak J tadi. Jangan salah. Kita nak, tu kena baca soalan betul. K. Kita nak K. So, bila kita nak K, J tu maknanya tak ada K lah. Jadi, dekat sini akan jadi kosong. Faham? Yang ni pula. JJK. JJK. Oh, ada satu K. Satu. Yang ni pula. Ni akar dia mana? JKJ. JKJ. Satu. Yang ni pula. Hati-hati dengan akar dia tu. KKJ. So, JKK. Betul? JKK. Berapa dapat K? Dapat 2K. Kemungkinan dapat 2 kali K. Okey, yang ni pula. Mana akar dia? Ni.
So K, J, J. Satu kali. Ini pula K, J, K. Berapa kali? Dua kali. Ini pula satu buat. K, K, J. Berapa kali? Dua kali. Dan yang seterusnya, kemungkinan semua dapat K. Ini memang sungguh bernasib baik. Itulah gambar rajah pokoknya. Okey? Okey, senaraikan taburan X, nilai X jika kebarangkalian masing-masing dalam satu jadual. Dalam satu jadual untuk mewakili taburan kebarangkalian. So, macam tadi, okey, kita kena cari semua yang senaraikan taburan ni. Serta kebarangkalian dia. Jadi, okay, tengok sini. Okey, maknanya mula-mula tadi, X kita kemungkinan tak dapat langsung, dapat sekali, dapat dua kali, dapat tiga kali. Betul? Okey, so apa kita kena buat kat sini? Mula-mula P X sama dengan kosong. Okey, bila P X sama dengan kosong ini bermakna, mana kosong ni? J apa berapa? 3/8. So, 3/8, 3 darab 3/8 darab 3/8. So, sama dengan 0.0527. Okey, lagi. Kosong dah settle. Satu pula. Kebarangkalian dia dapat sekali je huruf K. Okey, mana sekali? Ada 3 ni. Ada 3 tempat. Okey, so semua kena buat lah. Okey, jap. So, untuk yang satu kali tadi mana ni? Tu. Okey. So, J berapa? J 3/8. 3/8 darab J ni dulu. K. 3/8 darab K. 5/8. So, kena tambahlah. Pandai. Yang kedua pula ni. J 3/8 darab K. 5/8 darab J 3/8. Tambah lagi. Ini K 5/8 darab 3/8. 3/8. So kiralah satu-satu. So dapat berapa kat situ? Yang ni betul. K, J, J. K 5/8, 3/8, 3/8. Betul lah. Okey, so sini kita akan dapat 0.4395. Okey, lagi. X sama dengan berapa pula? 1 dah settle. 2 pula. Okey, 2 pula. So, P X sama dengan 2. Okey, mana 2? Tengok. So, 2 ni dengan ni. Okey. J dulu. Yang ni dulu. J. J berapa tadi? 3/8. K 5/8. 5/8. Tambah. Okey, ni pula. K 5/8. J 3/8. 5/8. Tambah. Ini pula. K, J. K 5/8. 5/8. 3/8. So, untuk X sama dengan 2, jawapannya adalah yang atas ni salah ni. Yang ni berapa jawapannya kalau X dengan 1 tadi? 0.2637. Sorry. Okey, untuk yang ni baru 0.4395. Silap dah tadi. Okey. So, last sekali 2 dah ada, 3 pula. P X sama dengan 3. Okey, mana? Tu bawah sekali tu ni. K. K apa? 5/8. 5/8. 5/8. So, dapat jawapan 0.2441. Okey. So, dia kata, okey, habis ni saya padam yang ni. Banyak sangat benda kat atas ni, pening. Okey. So, soalan dia kata kita dah senaraikan kebarangkalian masing-masing. Dah settle dah. 0, 1, 2, 3 semua kita dah senaraikan. Okey, cantik puzzle kita. Dan dalam satu jadual dan seterusnya lukis graf. Okey. Bila dia suruh buat satu jadual, okey. Alright, kat sebelah ni. Awak bina jadual
X sama dengan R. Okey, kebarangkalian dia. Kemungkinan kosong tak dapat langsung. Kemungkinan dapat sekali. Kemungkinan dapat dua-dua. Kemungkinan tiga-tiga dapat. Okey, so yang kosong ni tadi 0.0527. 0.0527. Okey, yang satu tu mana? Ni 0.2637. 0.2637. Yang kedua 0.4395. 0.4395. Dan yang ketiga 0.2441. Gitu. Okey, lepas tu jom kita buat graf. Okey Bila kita buat graf ni simple je, tak susah. Okey, mula-mula pastikan ada dia punya apa? Paksinya dahulu. Okey, letaklah paksi dia. Katakan situ paksi X. Awak guna pembaris tau. Ini adalah paksi Y. Tekan Okey. Dah. Tak kosong lah. Okey, so kalau dah. Okey, yang paksi X ni X sama dengan R. Yang paksi Y ini adalah kebarangkalian dia. Begitu. Okey. Sebelum plot kita kena letak dia punya dia punya skala dulu. Okey, 0, 1, 2, 3. Nampak tak? Okey, lepas tu yang ni pula. Macam mana nak letak buat banyak ni? Okey, awak ambil dua tempat macam ni je. 2 tempat je cukup. Pening kita buat banyak ni sekarang. Faham? Okey, jadi kalau dah 0.05, 0.2, 0.4, 0.2. Jadi kita ambil 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Macam tu. Okey, simple je. Okey, lepas tu plot lah. Kalau 0, 0.05. 0, 0.05 kat mana agak-agak? Dia mesti tengah-tengah kan? Agak-agak lah. So, jadi katakan dia... salah pula dah. Ni salah ni. 0 dekat sini. Sini yang kebarangkalian ni. Kebarangkalian ni untuk mendapat 0, untuk mendapat 1, 2, 3. Bukan 0 kat sana tu. Tak boleh. Okey, paksi tu memang kosong betul. Yang ini dia lain. Yang ni dia kira dia tak dapat langsung tadi. So kena masukkan kat sini. Okey Yang ni bukan graf biasa. Yang ni adalah graf untuk taburan kebarangkalian ni. So dia lain sikit kan. Jangan cikgu bukan ke kosong kena mula daripada kosong kat tepi ni. Tak. Dia mula selepas itu. Okey, jadi 0, 0.5 kita anggap kat tengah-tengah kan. Antara 0.05 kan. Mesti antara 0 hingga 0.1. Okey. 1, 0.26. 1, 0.26 agak-agak lah. Okey, 2 pula dengan 0.44. 0.44. Dan 3 pula dengan 0.24. Okey dah. Okey. Lepas itu bukan cantum suka-suka hati Tak. Okey, cara graf taburan dia adalah awak macam ni je. Ambil pembaris garis je. Inilah graf jadual dia dengan graf dia. Kelakukan. Tapi inilah caranya. Okey, so dia tak macam graf biasa lah. Graf taburan ni dia lain sikit. Okey Alright. So ni namanya graf taburan kebarangkalian. Okey, untuk contoh seterusnya, okey tengok 70% daripada murid tingkatan 5 dalam memperoleh grade A. Jadi 70% grade A. Okey. 2 orang murid dipilih serawak daripada murid-murid kelas tu. Kalau dah 70% grade A, maknanya 30% ni adalah bukan grade A. Okey. Jadi 2 orang murid dipilih serawak. Jadi kita tahu 2 orang. Jadi X kita ni sampai 2. Jika X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat grade A. So X kita ini dia kata tidak mendapat grade A. Kemungkinan tak awak pilih 2 orang tu, dua-dua awak pilih tu dia mendapat grade A. Maksudnya dia awak pilih tu bukan. Ada kemungkinan kan? Jadi kemungkinan kosong. Lepas tu ada kemungkinan tak salah seorangnya bukan grade A? Ada. Ada kemungkinan tak dua-dua bukan grade A? Ni bernasib baiklah. Alhamdulillah. Okey, faham. So, bina jadual. Okey, bina jadual ni kita dah tahu dah. Bina jadual nak menunjukkan taburan tu. Jadual dia yang macam ni. Macam tadi tu.
X sama dengan R dan kebarangkalian dia X sama dengan R. Jadi bila dia ada kebarangkalian dia X sama dengan R itu, bermakna puzzle kita nak mencari yang bawah tu. Sebab X sama dengan tu dah ada dah ni. Maknanya kita kena cari P X sama dengan 0, P X sama dengan 1, P X 22, macam tu. Okey, so seterusnya lukis satu graf. Okey. So macam mana senang? Awak nak buat apa? Gambar rajah pokok. Boleh juga. Okey, kita buat gambar rajah pokok. Okey, tengok macam tadi kan kita buat gambar rajah pokok. Okey. Kali pertama pilih budak sebab dua orang murid dipilih kan. Okey, katakan yang seorang tu A dengan bukan. Jadi kalau untuk grade A 70%. 70% jangan letak 70%, dia 70%. 70% ni kalau awak kecilkan dia jadi 0.7. Kalau yang bukan tu 0.3. Okey. Kemungkinan tak seorang lagi tu macam ni baliklah. Kemungkinan tak seorang lagi tu awak dapat A lagi. Aduh, tak dapat lah yang kita nak pilih tu yang bukan A tu. Dan kemungkinan tak baru dapat seorang. Jadi letak benda yang sama bukan. Okey, so yang ni pun sama. So kemungkinan mula-mula bukan budak yang tak dapat grade A, tapi kemungkinan seorang lagi budak dapat A. Nampak tak? Kemungkinan dua-dua kita jumpa bukan. Faham? So sini 0.7, 0.3. Okey. So tengok dia punya kebarangkalian dia. Kesudahan dia tu. So ni A. Berapa banyak? 2 ke 0? 0 lah. Kenapa? Sebab kita bukan nak grade A. Kita nak apa? Yang tidak mendapat. Yang tidak. Kena baca soalan. So yang kedua ni pula. Ni untuk ni. Yang kedua ni. A dengan bukan. A bila saya letakkan. Bukan ada sekali. Ini pula. Bukan dengan A. Ada sekali. Yang ni pula. Bukan cantik. Bukan pula begini. Okey. Dapat 2 kali. Faham? Lepas tu macam ni kita nak kira. Okey, come on. X sama dengan 0. Mana? Yang ni tadi. A berapa? 0.7. Nampak tak? Simple je. Dan kan? Dah harap lah. So, sama dengan 0.49. Okey, 1. Mana 1? Ni dengan ni. Okey, apa dia? Dan ni atau kan? So, A dulu. AB. 0.7 darab 0.3. Atau tu tambah 0.3 darab 0.7. So, dapat berapa? Okey, kira. 0.42. Okey, seterusnya. Dua-dua bukan. Nampak tak? BB. Jadi, 0.3 darab 0.3. So, jawapan adalah 0.09. Barulah kita boleh buat jadual. Jom kita buat jadual. So, mula-mula X. Discrete dia tu kan? X sama dengan R. R tu yang tak dapat. 1 orang. Mungkin 2 orang. Nampak tak? Sampai kalau 2 orang je lah. Okey. So, itu kebarangkalian dia yang kita cari tadi. Okey. Kalau kosong. 0.49. So, 0.49. Kalau 1. 0.42. Kalau 2. 0.09. Okey dah. So, kita nak buat graf. Okey, jom. So, kita letaklah di tengah-tengah ini. So, ini adalah ini adalah pasti X adalah X sama dengan R. Ini pula kebarangkalian dia. Okey, lepas tu kita plot. Okey, plot. Plot pula skala dulu. Ni jadi ni yang kosong. Ni mula kosong, tak ada langsung 1, 2 macam tu. So, sini jadi kalau dah 0.4, 0.09 ni kita guna 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5. Okey, baru kita lot. Okey. 0 dengan 0.49, 0 dengan 0.49. Okey, 1 dengan 0.42 dan 2 dengan 0.09. Bila dah kali kedua buat graf baru tahu. Jangan cantum. Apa dia? Pandai pun. Garis je. Senang graf taburan ni Okey, settle. Okey. Senang je kan? Tak susah pun. So, latihanlah. Latihanlah. Okey, so habiskan dulu latihan yang saya suruh buat untuk taburan pula. Pemboleh ubah rawak ini. Okey, terima kasih semua.